Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Inani Haji Jahari, Pegawai Kaji Cuaca, juga selaku moderator bagi Taklimat Cuaca Kebangsaan yang ke-14 yang dilakukan secara di atas talian kali ini. Ingin saya perkenalkan, ada bersama saya hari ini ialah Muhammad Effendi Haji Sabli, Pegawai Kaji Cuaca. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Beliau juga sebagai peramal cuaca di Pusat Ramalan Cuaca yang akan menyampaikan mengenai monsun timur laut pada hari ini. Juga bersama saya hari ini ialah Awang Muhammad Nur Arifin Haji Awang Yusof, Pegawai Kaji Cuaca. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Puan Moderator. Ya, Tuan Arifin akan mengongsikan mengenai banjir kilat yang boleh berlaku terutamanya semasa tempoh pertama monsun timur laut. Sebelum kita beralih pada taklimat cuaca, saya ingin memberikan sedikit penerangan ringkas mengenai Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Untuk pengetahuan BIS kita semua, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam atau secara ringkasnya BDMD adalah otoriti kaji cuaca kebangsaan, National Meteorological Authority di negara kita. Antara peranan BDMD adalah untuk mengeluarkan ramalan cuaca am seharian dan juga ramalan cuaca perairan Brunei. Selain itu, kami juga bertanggungjawab untuk mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika terdapat cuaca aktif yang memberi ancaman terhadap nyawa atau harta benda kita. Jadi, nasihat dan amaran cuaca ini dikeluarkan dalam bentuk kod amaran cuaca berwarna yang akan diterangkan kemudian. Maklumat-maklumat cuaca ini adalah sangat penting dan berguna dalam membantu BIS kita untuk merancang dan membuat keputusan bagi sebarang aktiviti harian. Jadi sedikit latar belakang mengenai Taklimat Cuaca Kebangsaan ini. Matlamat utama taklimat ini diadakan sejak tahun 2018 hingga sekarang adalah untuk meningkatkan lagi kepahaman dan kepekaan pelbagai kumpulan pengguna mengenai keadaan cuaca dan iklim semasa bagi negara kita. Taklimat ini penting dan sangat berguna khususnya bagi pelbagai user groups seperti the safety and first responders, bahagian ekonomi dan industri seperti industri perikanan, industri agrikultur, dan perusahaan kecil sederhana SMEs. Dan tidak melupakan rakan-rakan media yang memberikan lagi maklumat ini kepada orang ramai. Kami berharap dengan pengkongsian maklumat cuaca dan iklim ini dapat memberikan manfaat kepada jabatan-jabatan atau syarikat-syarikat swasta secara amnya ataupun kepada individu sendiri. Baiklah, Taklimat Cuaca Kebangsaan kali ini akan memfokuskan pada cuaca semasa tempoh monsun timur laut atau dikenali juga sebagai North-East Monsoon yang akan berlaku tidak lama lagi. Kita mulakan dengan sedikit pengenalan dari Tuan Effendi mengenai monsun timur laut ini. Silakan Tuan. Baiklah, terima kasih Puan Moderator. Jadi sebelum itu baiknya saya menerangkan serba sedikit mengenai putaran monsun di negara kita Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam mempunyai dua monsun utama, iaitu yang pertama adalah monsun timur laut, yang mana pada lazimnya berlaku pada bulan Disember hingga Mac. Monsun timur laut ini dibahagikan lagi kepada dua bahagian, iaitu timur laut fasa pertama dan timur laut fasa kedua. Kedua-dua fasa timur laut ini mempunyai profil cuaca yang berlainan. Monsun yang kedua berlaku di negara Brunei Darussalam adalah monsun barat daya. Monsun barat daya ini dipanggil sedemikian oleh sebab aliran angin yang dominan di negara kita, termasuk sebahagian rantau Asia Tenggara, iaitu aliran angin dari arah barat daya. Pada lazimnya, monsun barat daya ini berlaku dari bulan Jun sehingga bulan September. Manakala pertukaran antara kedua monsun ini adalah dikategorikan sebagai musim peralihan. Kami telah menyusun monsun-monsun ini dalam bentuk rada iklim Brunei dan meringkaskan jumlah purata turunan hujan selama 30 tahun kebelakangan yang juga dikenali sebagai normal rainfall seperti yang di dalam gambar rajah ini.
Kami berharap roda iklim Brunei ini dapat dijadikan untuk rujukan mudah tentang cuaca yang dijangkakan berlaku bagi bulan-bulan yang tertentu. Jadi untuk taklimat kali ini, saya akan menerangkan mengenai monsun timur laut yang mana akan berlaku selepas monsun peralihan yang kedua. Ianya merupakan musim hujan yang utama di negara kita. Monsun timur laut adalah tempoh cuaca hujan yang dibawa oleh angin timur laut yang menjejaskan kebanyakan kawasan tropika termasuk negara kita ni Brunei Darussalam, khususnya semasa fasa pertama monsun timur laut iaitu di bulan Disember dan Januari, yang mana ianya juga dikenali sebagai musim tengkujuh. Pada lazimnya, angin akan bertiup dari arah timur laut dan membawa awan hujan ke negara kita. Bagi negara Brunei Darussalam, monsun timur laut dijangkakan berlaku pada hujung bulan November ataupun awal bulan Disember ini. Ya, boleh Tuan terangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai luruan angin timur laut yang terjadi semasa monsun ini? Semasa musim sejuk, suhu kawasan darat benua akan lebih cepat menyejuk jika dibandingkan dengan lautan. Keadaan ini akan menyebabkan tekanan atmosfera meningkat dan membentuk sistem tekanan tinggi yang sangat kuat di utara negeri China. Akibatnya, udara sejuk bergerak keluar dari negeri China sebagai angin barat laut dan seterusnya bertukar menjadi angin timur laut apabila menuju ke Asia Tenggara. Dari masa ke semasa, ledakan udara sejuk yang kuat atau juga dipanggil sebagai cold air surges ini saling bertindak dengan sistem tekanan rendah dan pusaran siklon yang terbentuk berhampiran khatulistiwa. Luruan angin timur laut yang kuat menghasilkan angin kencang dan laut bergelora di Laut Cina Selatan. Jadi, ianya boleh membawa hujan lebat ke rantau kita. Baiklah, soalan seterusnya. Saya fahami monsun timur laut berpanjangan sehingga sekitar 4 bulan, iaitu dari bulan Disember hingga ke bulan Mac, dan ia terbahagi kepada 2 fasa. Jadi secara lazimnya, bagaimanakah keadaan cuaca yang kita ni jangkakan semasa fasa pertama, yang mana fasa ini juga dikenali sebagai musim tengkujuh? Dan manakala semasa fasa kedua yang bermula sekitar bulan Februari itu, Tuan? Pada 2 bulan yang pertama iaitu Disember dan Januari, keadaan cuaca negara adalah tidak stabil, di mana kita ni akan sering mengalami keadaan hujan. Dan pada 2 bulan yang kedua iaitu Februari dan Mac, keadaan cuaca negara adalah lebih stabil dengan turunan hujan yang berkurangan. Pada lazimnya, corak keadaan cuaca yang dialami semasa fasa pertama monsun timur laut adalah keadaan yang berangin, keadaan cuaca tidak menentu dengan hujan sekali-sekala lebat dan berpetir. Hujan sering berlaku terutama pada waktu malam dan boleh berpanjangan sehingga ke awal pagi, dan ketinggian ombak kadang-kala menjadi bergelora sehingga 3 meter disebabkan oleh luruan angin yang kuat dari utara. Manakala semasa fasa kedua, hari berhujan dan jumlah hujan adalah berkurangan, cuaca cenderung cerah dan panas dan keadaan cuaca kadang-kala berkabus pada waktu pagi. Mungkin terdapat beberapa impak cuaca yang harus kita peka dan upaya-upaya terutama semasa tempoh musim tengkujuh ini. Bolehkah Tuan kongsikan mengenainya? Ya, lurus tu Puan Moderator. Ada terdapat beberapa impak keadaan cuaca semasa monsun timur laut ini yang seperti berikut. Risiko banjir ataupun banjir kilat adalah tinggi semasa hujan berpanjangan, terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Risiko tanah susur adalah tinggi terutama semasa hujan lebat yang berpanjangan lebih dari 2 jam. Dan luruan angin timur laut yang kuat melintasi Laut Cina Selatan akan menaikkan ketinggian ombak menjadi paras bergelora. Jadinya, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku semasa musim tengkujuhan ini. Keadaan laut adalah juga berbahaya kepada semua bot bersaiz kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut seperti berenang, jet ski dan scuba diving semasa musim ini. Terima kasih atas penjelasannya tadi, Tuan. Nampaknya, climate variability memainkan peranan penting terhadap cuaca di negara kita. Mengikut kepahaman saya juga sebagai ahli kaji cuaca, climate variability ini boleh menyebabkan gangguan atau disturbance terhadap cuaca kita ni, seperti meningkatkan atau mengurangkan turunan hujan berbanding dengan jumlah turunan hujan yang normal.
Dan untuk makluman semua juga, pada tahun ini, Pusat-Pusat Iklim Kebangsaan telah mengeluarkan La Nina Alert sepanjang tempoh musim tengkujuh ini. Mungkin Tuan Effendi boleh menjelaskan impak La Nina terhadap negara kita. Untuk menjawab soalan ini, ada baiknya saya terangkan serba sedikit mengenai fenomena ENSO ataupun El Nino Southern Oscillation. Ianya adalah salah satu fenomena yang sangat penting kerana ianya mampu mengubah peredaran atmosfera global yang seterusnya mempengaruhi suhu dan turunan hujan di seluruh dunia. Fenomena ini berlaku secara semula jadi dengan kitaran tidak menentu setiap 2 hingga 7 tahun. La Nina adalah salah satu daripada 3 fasa dari fenomena ENSO. Semasa tempoh La Nina, jumlah turunan hujan cenderung meningkat di rantau kita. Seperti mana yang Puan Moderator sebutkan tadi, Pusat-Pusat Iklim Kebangsaan telah mengeluarkan La Nina Alert sepanjang tempoh musim tengkujuh ini. Kesannya terhadap negara kita adalah peningkatan turunan hujan melebihi jumlah normal. Ini bermaksud aktiviti hujan berpotensi lebih aktif lagi bagi bulan Disember dan Januari ini nanti. Terima kasih atas penjelasan yang begitu jelas, Tuan Effendi. Musim tengkujuh memang dikenali sebagai musim dengan turunan hujan yang banyak berbanding bulan-bulan yang lain. Namun, dengan hadirnya fenomena La Nina ini, turunan hujan dijangka melebihi dari jumlah normal pada musim ini. Setentunya, kita perlu lebih bersiap sedia akan risiko kejadian banjir kilat. Bercakap mengenai banjir kilat, kita menjemput Tuan Arifin untuk menjelaskan sedikit sebanyak mengenai banjir kilat ini. Silakan Tuan. Baiklah, terima kasih Puan Moderator. Apakah dia banjir kilat? Definisi yang disediakan oleh World Meteorological Organization ataupun Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia menyatakan banjir kilat adalah kejadian banjir yang disebabkan oleh hujan lebat atau hujan yang berlebihan dalam tempoh masa yang singkat, biasanya kurang dari 6 jam. Jadi di sini apa yang penting ialah satu, kejadian banjir kilat ini ia berlaku dari hujan yang lebat, dan yang keduanya ialah ia berlaku dengan cepat. Seperti mana yang telah diterangkan oleh rakan saya Tuan Effendi, hujan lebat memang sering berlaku pada tempoh pertama monsun timur laut ataupun yang orang musim tengkujuh. Jadi ianya penting bagi kita ni semua untuk memahami lebih mengenai kejadian banjir kilat ini. Sebab jika berlakunya hujan lebat yang berpanjangan, risiko kejadian banjir kilat adalah tinggi. Anina, kenapa banjir ini sangat penting? Kenapa saya membahaskan topik banjir pada hari ini? Jadi mengikut laporan yang diperolehi dari USAID, Statistik Bencana Alam Global pada tahun lepas iaitu tahun 2020 menunjukkan bahawa jumlah mangsa yang terjejas oleh kejadian banjir ialah seramai 33.2 juta mangsa, dan ini adalah jumlah yang kedua tertinggi dibandingkan dengan kejadian bencana alam yang lain. Lebih-lebih lagi, kejadian banjir adalah juga bencana alam yang sering berlaku dengan 201 kejadian telah dilaporkan pada tahun 2020. Untuk pengetahuan anda semua, setiap tahun sekitar 5,200 nyawa terkorban yang disebabkan oleh kejadian banjir. Di sini kita boleh melihat bahawa memang bencana alam banjir ini menjejaskan begitu ramai bangsa di seluruh dunia, dan apatah lagi bila ianya sering berlaku ataupun semakin meningkat kejadian banjir. Pada skala nasional pula, negara kita memang tidak dikecualikan di mana setiap tahun ada berlaku kejadian banjir, terutama pada monsun timur laut. Ya, satu penerangan yang sangat jelas Tuan. Terima kasih. Juga mengenai banjir kilat ini, apakah faktor-faktor yang diambil kira yang menyebabkan banjir kilat ini terjadi? Terima kasih Puan Moderator atas soalan yang amat menarik. Jadi, banjir kilat bersifat hydrometeorological. Bermaksudnya kita ni perlu mengambil kira keadaan tanah dan juga keadaan hujan. Kalau bidang meteorologi, ianya adalah kefahaman atmosfera, manakala bidang hidrologi pula ialah kefahaman pergerakan air.
Di sini kita boleh tahu bahawa banjir kilat adalah satu kombinasi antara bidang meteorologi dan juga bidang hidrologi. Dari segi meteorologi, kejadian banjir kilat boleh berlaku mengambil 3 perkara, iaitu pertama, intensiti turunan hujan. Adakah ianya hujan yang lebat atau mungkin hujannya tu tidak lebat? Yang kedua ialah jangka masa turunan hujan. Adakah hujan ini akan berterusan, berpanjangan, atau mungkin ianya cuma hujan sekejap masa sahaja? Yang last sekali ialah kawasan terjejas juga boleh memainkan peranan. Jika sekiranya hujan itu menjejaskan kawasan yang berleluasan, ataupun mungkin hujan itu hanya tertumpu di beberapa kawasan. Faktor-faktor lain juga perlu diambil kira seperti jenis tanah. Adakah tanah itu ia macam tanah liat atau tanah pasir? Yang kedua ialah jenis kawasan. Adakah kawasan itu tempat kawasan bandar atau kawasan perkampungan macam kawasan pedalaman? Yang ketiga ialah ketinggian air pasang surut. Dan keempat ialah keadaan saliran. Adakah longkang kita ni itu tersumbat dengan uras-uras macam kayu atau sampah? Jadi semua faktor ini boleh mempengaruhi risiko kejadian banjir kilat. Sebab itulah menjangka bila dan di mana banjir kilat akan berlaku adalah memang tidak senang. Okey, setentunya semasa cuaca aktif, terutama musim tengkujuh dengan banjir kilat berpotensi berlaku, kita ni patutnya lebih peka dengan kod amaran cuaca berwarna yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca. Jadi bolehkah Tuan Effendi terangkan serba sedikit mengenai nasihat dan juga amaran cuaca yang dikeluarkan oleh jabatan ini? Okey Puan, jadinya sekiranya keadaan cuaca aktif ataupun cuaca buruk dijangka berlaku menjejaskan negara, jabatan akan mengeluarkan amaran cuaca dengan serta-merta. Terdapat 3 peringkat amaran yang dikeluarkan oleh BDMD yang mengikut kod berwarna. Yang pertama adalah amaran cuaca peringkat kuning. Amaran peringkat kuning ini akan dikeluarkan jika banjir ataupun angin kencang dijangka berlaku. Peringkat seterusnya adalah peringkat jingga dan merah. Amaran peringkat jingga dan merah ini akan dikeluarkan mengikut severiti banjir atau angin kencang dan juga termasuk tanah susur yang dijangka semasa hujan atau hujan berpetir. Amaran ini akan disalurkan kepada agensi-agensi yang berkenaan dan juga akan dikongsikan di laman sosial Facebook dan Instagram kami dan juga kepada aplikasi Brunei WX untuk amaran kepada orang awam. Manakala nasihat cuaca akan dikeluarkan sebagai panduan dan nasihat untuk orang ramai dan agensi-agensi berkenaan mengenai kemungkinan berlakunya keadaan cuaca aktif dan tidak menentu yang boleh berterusan selama beberapa hari. Advisory ini dikeluarkan selalunya sehari ataupun 2 hari sebelum keadaan cuaca aktif. Maksudnya hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku dalam beberapa hari akan datang. Seterusnya, yang ini adalah amaran angin kencang dan laut bergelora. Ianya akan dikeluarkan jika kami jangkakan keadaan laut dan angin kencang diramalkan berlaku di laut. Dan akhir sekali, kami ada juga mengeluarkan pantauan cuaca Brunei di mana ianya adalah untuk memberikan keadaan cuaca semasa yang berlaku di negara Brunei Darussalam dan impaknya kepada negara. Baiklah, jadinya ada beberapa produk Jabatan Kaji Cuaca yang patut kita ambil tahu tadi ya. Jadi berbalik kembali kepada Tuan Arifin, apakah inisiatif jabatan bagi membantu dalam menangani kejadian banjir kilat ini? Seperti mana yang telah dijelaskan oleh rakan saya tadi, Tuan Effendi, BDMD menggunakan kod amaran cuaca berwarna untuk memberikan amaran awal kepada orang ramai mengenai keadaan cuaca aktif yang berpotensi untuk mengakibatkan kerosakan harta benda dan memberi gangguan serius kepada aktiviti harian di sekitar. Ini adalah contoh amaran cuaca yang telah dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca. Di sini peringkat amaran adalah pada tahap kuning, bermaksud orang awam harus berwaspada. Peringkat kuning membawa risiko rendah dan atas analisa pegawai peramal yang bertugas, kadangkala mereka juga memasukkan kejadian risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir seperti mana yang kita boleh lihat di sini. Jadi dengan semua ini kita dapat melihat betapa seriusnya impak kejadian banjir kilat.
Dalam hal ini, BDMD telah melancarkan penggunaan sistem panduan banjir kilat Flash Flood Guidance System FFGS sempena Hari Kaji Cuaca Sedunia 2019. Mari kita sama-sama menonton sebuah video mengenai FFGS. Did you know that around the world, floods are the most frequent of all disasters? While there are many different types of floods, flash floods are the most dangerous. They can strike anywhere, at any time. They are sudden and short, with a high peak discharge, and usually occur between 1 and 6 hours after an observable causable event. Every year, they claim the lives of more than 5,000 people around the world and devastate communities, economies, and the environment. In mountainous and hilly regions, flash floods can cause landslides, one of the most costly and deadly disasters. In urban areas, water runoff is 2 to 6 times higher than on natural terrain. With 55% of the world's population living in urban areas today and an expected 68% by 2050, it is essential that cities around the world invest in reducing the risk of flash floods. The Flash Flood Guidance System, FFGS, has been developed as a state-of-the-art analysis and forecasting tool to address this need. By providing easily accessible, quality-controlled precipitation estimates gathered from weather radar, satellites, measuring instruments, and numerical weather prediction models, the FFGS empowers hydrological and meteorological forecasters to produce timely and accurate flash flood warnings worldwide. The FFGS offers a range of products covering diagnostic, prognostic, snow, and risk and threat related to flash floods. Special modules and components are also available to assess landslides and flash flood events in urban areas. The FFGS will work to enhance the capacity of NMHSs, mitigate the adverse impacts of hydrometeorological hazards, encourage collaborations with disaster management agencies, foster national and regional developments and collaborations. Since its implementation, more than 400 meteorological and hydrological forecasters have received extensive FFGS training from the World Meteorological Organization and project partners, and more than 50% of the countries involved now have access, for the first time, to real-time products that enable them to issue timely and accurate flash flood warnings, make efficient assessments, and rapidly mobilize response teams. By the end of 2019, FFGS covers more than 60 countries and 3 billion people. Because flash floods often cross national boundaries, regional FFGS projects and cooperation are essential. With the frequency and severity of flash floods only expected to increase, the development and implementation of the FFGS is more crucial than ever to protect communities, safeguard economies, and save countless lives. Join us. Mungkin kita tidak ada masa bagi saya membahaskan sistem ini dengan sepenuhnya, jadi saya akan terangkan secara ringkas sahaja. Sistem panduan banjir kilat FFGS adalah satu sistem operasional yang boleh membantu pegawai peramal di Pusat Ramalan Cuaca bagi pengeluaran amaran banjir kilat secara real time. Sistem ini akan menyediakan produk-produk yang diperlukan untuk menyokong penambahbaikan amaran untuk banjir kilat menggunakan turunan hujan dari satelit kaji cuaca dan model hidrologi. Sistem ini telah dikembangkan oleh Hydrologic Research Center HRC dengan World Meteorological Organization WMO serta kerjasama dengan BDMD sebagai wakil negara Brunei Darussalam. Sistem ini adalah sangat berguna terutama bagi agensi-agensi kerajaan seperti Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NBMC yang akan menggunakan maklumat amaran banjir kilat dan akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Alhamdulillah, dengan sistem ini, pegawai peramal yang bertugas bolehlah membuat analisa yang lebih terperinci dan akhirnya mengeluarkan amaran cuaca berserta risiko banjir kilat. InsyaAllah kami akan juga terus membuat penambahbaikan terhadap amaran cuaca dan risiko banjir kilat yang kami keluarkan.
Baiklah, akhir sekali mungkin Tuan ada apa-apa nasihat yang akan disampaikan kepada penonton kita ni? Sekarang saya akan kongsikan nasihat-nasihat ketika menghadapi banjir kilat. Yang pertama ialah sentiasa peka dengan amaran dan nasihat cuaca terkini yang dikeluarkan oleh BDND. Memang tu, kalau kami mengeluarkan amaran cuaca berwarna kuning dan sekiranya keadaan cuaca semakin aktif, kami akan menaik tarafkan amaran cuaca tersebut ke warna jingga ataupun merah. Iaitu kita ni selalu mestilah mendapati mana-mana perubahan ramalan cuaca atau amaran cuaca yang telah dikeluarkan, kerana cuaca boleh berubah dengan secara drastik di dalam beberapa minit sahaja. Yang kedua ialah jangan membantu ke kawasan yang terjejas oleh banjir kilat. Ini penting ni, kalau sekiranya keadaan hujan lebat dan Auda ketika itu membantu dan mendapati bis kita melihat sebuah jalan raya ni air parasnya tinggi, bermakna di tempat itu telah dilanda oleh banjir kilat. Iyalah, kalau sudah situasinya macam itu, jangan tak bis kita drive kereta tu ke dalam air banjir kilat. Lebih baik bis kita pusing semula, make a U-turn dan mencari jalan yang lebih selamat. Yang ketiga ialah memindah harta benda lebih awal ke tempat yang selamat. Kalau kita sudah tahu tempat kita tu sering kali dilanda oleh banjir kilat, maksudnya kawasan rumah bis kita tu selalu ada kejadian banjir kilat kalau macam hujan lebat lah. Ada baiknya juga kalau bis kita memindah harta benda lebih awal kalau sudah menerima nasihat cuaca atau bis kita menerima amaran cuaca. Yang keempat ialah awasi kanak-kanak. Jangan biarkan mereka bermain air banjir ataupun berdekatan dengan sungai dan longkang besar. Larang dia diorang tu. Jangan disuruh bermain arah longkang kerana kejadian banjir kilat boleh berlaku dengan sekelip mata sahaja. Dan kalau sudah air paras itu meningkat, ianya boleh mengalir dengan deras dan ini akan membahayakan kanak-kanak tadi. Yang kelima ialah jika rumah Auda terjejas oleh banjir kilat, yang pertama sekali matikan suis elektrik dan seterusnya bis kita hubungi terus bomba di talian 995 untuk mendapatkan bantuan seterusnya. Dan yang keenam dan terakhir sekali, jika Auda sudah terperangkap dalam kejadian banjir, tinggalkan kereta Auda dan cari tempat yang selamat berlindung. Selalunya kita ni pergi ke tempat yang tinggi macam kawasan bukit atau yang kawasan yang tidak terjejas oleh banjir kilat. Ya, terima kasih Tuan atas nasihat-nasihat yang amat berguna bagi persiapan menghadapi monsun timur laut ini. Jadi mungkin itu saja bagi taklimat cuaca kita kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Effendi dan juga Tuan Arifin atas perkongsian maklumat yang padat tadi. Jika orang ramai mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, bis kita bolehlah menghubungi kami melalui talian cuaca 114 atau melalui email contact@met.gov.bn. Selain itu, kami juga mengingatkan orang ramai supaya sentiasa mengikuti maklumat keadaan cuaca terkini melalui aplikasi Bimbit Brunei WX ataupun melalui media sosial rasmi Jabatan Brunei Weather bagi Instagram dan Facebook page kami. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam akan terus komited dalam memantau perkembangan cuaca dari masa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat atau amaran cuaca jika perlu sesuai dengan keadaannya. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu Auda lebih memahami cuaca. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.